이상 증세를 보이시는 분을 발견하면 집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. 홍반배지 특징입니다. 사망한 주병의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch Operation Clean City now. And will be segregated at the camp. 감염자들이잖아. 다 쏴죽일게. Simply cannot afford to let it. 이건 어쩔 수 없는 선택입니다. 모든 길을 잠시만 맡아주세요. 당신 2천만씩 줘. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 엄마 여기가 어디라고. 치료제가 쓰고 없어요. 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 배식은 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Selamat pagi mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat pagi dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang kepada forum kami pada hari ini yang bertajuk Wabak Penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, mari saya kenalkan panel-panel kita pada hari ini. Panel yang pertama iaitu Cik Rohani Lim. Panel kedua itu Encik Muhammad Aziz Amsar. Panel yang ketiga itu Encik Muhammad Yusuf. Dan panel kita yang terakhir itu Encik Muhammad Akfal bin Mas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wabak penyakit, wabak ataupun epidemik bermaksud suatu penyakit yang tiba-tiba menyerang suatu kawasan geografinya yang mana yang menimbulkan kebimbangan kepada penduduk setempat. Wabak penyakit ini terbagi kepada 3 kategori, iaitu endemik, epidemik juga pandemik. Apa yang melanda dunia kita kini? Itu dalam kategori pandemik. Virus corona amat membimbangkan seluruh dunia kerana telah mengakibatkan beribu-ribu kematian di dunia kita. Penyakit COVID-19 ini adalah suatu penyakit pandemik yang terbaru yang telah melanda dunia kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengenali lebih lanjut tentang jenis-jenis penyakit yang pernah melanda dunia kita, kita bersama dengan panel pertama kita iaitu Cik Rohani Lim. Silakan Cik Rohani Lim. Terima kasih kepada moderator Saudari Veronica. Okey, nama saya Rohani Lim. Saya merupakan panel pertama untuk topik forum kita pada hari ini. Okey, sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan serba sedikit tentang topik kita pada hari ini. Okey, wabak penyakit ni bukanlah sesuatu yang baru lagi di negara kita, malah bukan sahaja negara kita, malah di luar negara juga. Cuma sekarang ni negara kita dilanda pandemik COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai virus corona telah melanda negara kita dan telah menggemparkan kita semua. Okey. Sebenarnya pandemik macam ni bukanlah suatu yang baru, tetapi oleh kerana dia merupakan penyakit yang baru, jadi risiko untuk penyakit baru ni kita tidak ada lagi penawar ataupun ubat, vaksin untuk menghapuskan penyakit ini. Jadi, kerajaan telah mengajak kita, menyeru kita untuk membuat langkah, iaitu langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah kawalan untuk menghentikan penularan virus ini. Okey. Wabak penyakit, dia boleh menyebar melalui 4 cara. Okey. Pertama adalah melalui air. Okey, penyakit yang
disebar melalui air ni adalah contohnya penyakit kolera ataupun penyakit demam kepialu. Okey, sumber penyakit ni adalah daripada sumber air yang tidak dirawat ataupun banjir. Okey, kita ketahui banjir adalah air yang kotor yang telah terhimpun sisa-sisa pepejal, sisa-sisa kotoran yang atas tanah tu. Jadi kita tidak tahu lagi tahap kualiti ataupun kebersihan air tu. Jadi dalam air tu telah tercampur patogen. Okey, patogen ni adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, patogen yang membawa penyakit. Jadi dalam air yang sebegitu dia mengandungi patogen yang boleh menyebabkan kolera ataupun demam kepialu kepada individu yang lain. Okey. Cara penyebaran yang kedua adalah melalui udara. Okey, melalui udara ini adalah melalui batuk ataupun bersin. Okey, selalu kita tengok kerajaan ataupun pihak hospital ataupun premis telah menampalkan signboard apa tata cara bila kita hendak batuk ataupun bersin kita kena tutup mulut. Okey, kenapa? Sebab bersin atau batuk orang yang terjangkiti ataupun orang yang ada sakit, dia boleh memindahkan penyakit itu kepada individu yang lain. Okey. Jadi, kenapa kita ada adab untuk batuk ataupun bersin adalah supaya kita tidak menyebabkan penyebaran penyakit. Okey. Sebab itulah kerajaan dia telah menyenaraikan adab dan etika ketika kita hendak batuk ataupun bersin. Yang kedua ialah melalui habuk. Okey, habuk ni dia boleh menyebabkan penyakit apabila seseorang individu yang telah terjangkiti dia meludah, ludah tersebut kering, walaupun kita tengok di permukaan lantai dia telah tiada, tapi virus, bakteria dia masih ada. Bakteria dan virus dia boleh hidup di mana-mana. Okey, dia boleh hidup di mana-mana dan bertahan beberapa hari. Jadi bila telah kering, dia akan menjadi molekul-molekul ataupun zarah-zarah di udara. Jadi itulah yang boleh menyebabkan angin, lepas tu dia menyebabkan habuk, lepas tu individu lain dia kita menghirup udara tu, dan dari situlah penyebaran penyakit itu boleh berlaku. Itulah juga di dalam premis selalunya kita tengok dilekatkan beberapa selalu kita lihat diorang letak macam papan tanda ataupun kertas yang bertulis dilarang meludah, kerana selain daripada perbuatan tersebut adalah tidak sopan ataupun tidak bermoral, dia boleh menyebabkan penyakit. Okey, penyebaran yang kedua adalah melalui air. Okey, air boleh menyebarkan penyakit, contohnya penyakit kolera dan demam kepialu. Okey, penyakit ini berpunca daripada bekalan air yang tidak dirawat ataupun banjir. Okey, banjir kita tahu air akan kotor. Terdapat pencampuran sisa-sisa bahan pepejal ataupun sisa-sisa bahan kotoran daripada rumah ataupun premis-premis perniagaan. Jadi kita sedia tahu bila pencampuran kotoran dia mempunyai bakteria di dalam tu. So bila terjadinya macam tu, bila kita terkena air tu, kita boleh mendapat jangkitan. Okey, cara penyebaran yang ketiga adalah melalui sentuhan kulit. Okey, penyakit yang boleh tersebar melalui sentuhan adalah contohnya seperti panau, kurap, sifilis. Okey, ini adalah penyakit-penyakit yang boleh terjangkit melalui sentuhan. Bila kita ada sakit tu kita sentuh, dan dia akan terpindahlah ke individu yang lain. So melalui itulah penyakit boleh tersebar. Okey, kaedah penyebaran yang keempat adalah melalui vektor ataupun haiwan. Okey, penyakit yang tersebar melalui haiwan ni adalah seperti contoh malaria, denggi, kolera. Okey, penyakit-penyakit ni adalah dibawa daripada haiwan, contohnya daripada nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes boleh menyebabkan denggi.
Okay, denggi ni adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang boleh membawa maut. Tapi rakyat Malaysia dia tidak berapa merisau. Dia tidak berapa risau terhadap penyakit ni kerana kita telah mempunyai vaksin ataupun kita telah ada penawar untuk penyakit ni. Yang merisaukan kita adalah apabila penyakit tersebut tidak ada vaksin dan kita tidak tahu macam mana mau mengawal penyakit tu. Terima kasih saya ucap kepada Cik Rohani Lin untuk menambahkan sedikit isi-isi yang telah dibentangkan oleh Cik Rohani Lin. Saya mempersilakan Encik Yusuf pula untuk menambahkan jenis-jenis penyakit yang telah melanda kita. Terima kasih kepada moderator iaitu Encik Veronica. Saya Muhammad Aziz Amsyar bin Muhammad Azhar merupakan panel kedua untuk forum pada hari ini, di mana saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis wabak penyakit yang pernah ada dan pernah menyerang seluruh manusia pada satu ketika dahulu dan juga pada sekarang lah. Dan sebelum kita faham mengenai wabak-wabak penyakit ni, saya ingin menerangkan mengenai 3 jenis cara sebaran penyakit ini. Iaitu dia ada 3, iaitu endemik, epidemik dan juga pandemik. Di mana endemik bermaksud kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau tempat, di mana penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil dan rendah. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah denggi, dan denggi merupakan penyakit endemik di Malaysia. Seterusnya kita ada epidemik. Kejadian epidemik ini merupakan kejadian penyakit naik secara mendadak melebihi kadar biasa dan dapat dilihat jelas dalam komuniti dalam tempoh masa tertentu lah. Ia juga dikenali sebagai wabak. Dan sebagai contoh, wabak contoh jangkitan demam kupialu pada 2 kes yang saling berkait dianggap wabak dan juga epidemik. Dan seterusnya kita ada pandemik. Pandemik ini merupakan kejadian wabak besar-besaran di seluruh dunia, merentasi global, dan ia merentasi wilayah dan melibatkan populasi yang besar. Kebiasaannya melibatkan jangkitan penyakit baharulah. Seperti sekarang, COVID-19 merupakan antara penyakit terbaru yang ditemui oleh saintis, dan ia boleh dikategorikan sebagai pandemik. Dan ciri pandemik ini adalah melibatkan kadar serangan yang tinggi dalam masa yang singkat, dan ia melibatkan sebaran yang pantas dan menyebabkan kadar kematian yang sangat tinggi. Dan seterusnya kita lihat wabak-wabak yang pernah menjangkiti umat manusia, yang pernah menyerang manusia pada satu ketika dahulu dalam konteks global. Dahulu kita ada Black Death atau maut hitam, di mana wabak ini dipercayai bermula pada sekitar tahun 1346 hingga tahun 1353. Dan wabak ini dikatakan merakut jumlah yang paling ketara dari populasi dunia ketika itu, iaitu sekitar 200 juta mangsa. Dan mangsa korban maut hitam atau Black Death ini meliputi lebih separuh dari jumlah populasi warga Eropah, dan ia berpunca dari sejenis bakteria dikenali sebagai Yersinia pestis yang dipercayai sudah pupus pada zaman ini dan disebarkan oleh kutu. Seterusnya kita ada cacar air. Wabak cacar air ini dikatakan bermula sejak zaman Empayar Mesir dan menyerang sekitar 56 juta populasi dunia. Dan merujuk fahaman daripada info kesihatan, virus cacar air ini dikenali sebagai virus varicella dan menjangkiti melalui udara atau seorang yang menghadapi cacar air ini mengalami batuk ataupun bersin. Seterusnya kita ada dulu kita pernah popular atau digemparkan dengan Spanish flu ataupun sesama Sepanyol, di mana wabak yang direkodkan ni mula merebak pada tahun 1918 dan dianggap mengobatkan nyawa melebihi 40 juta mangsa. Dan meskipun diberi nama Spanish flu, asal-usul penyakit ini bukan berasal daripada negara itu. Dan sebaliknya, ketika kemunculan wabak ini, undang-undang penapisan akhbar Sepanyol ni tidak ketat, lantas penyebaran maklumat ini terlalu bebas. Kesannya penyakit ini disalah anggap berpunca dari negara itu dan sehingga kini namanya kekal pada nama Sepanyol. Dan seterusnya kita juga ada wabak Justinian, di mana jumlah kematian akibat wabak yang telah menyerang pusat pentadbiran Empayar Byzantine ini masih menjadi perdebatan. Walau bagaimanapun, ramai mempercayai bahawa ia berpunca daripada kehadiran tikus dalam kapal yang datang dari Mesir ke sebuah pekan pelabuhan bernama Pelusium. Dan seterusnya masih ada sehingga sekarang, iaitu AIDS, di mana ramai yang mengetahui bahawa terma HIV yang membawa makna bagi singkatan Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini akan menyerang badan seseorang dan menyebabkan penyakit sindrom kurang daya tahan melawan penyakit atau AIDS, dan kesannya memusnahkan sistem ketahanan badan. Dan seterusnya kita pergi ke konteks yang lebih dekat dengan kita, iaitu di Malaysia, di mana di Malaysia pernah digemparkan dengan virus Nipah, di mana virus Nipah ini merupakan satu
satu tragedi hitam yang berlaku pada tahun 1999 dan ia dinamakan sebagai virus Nipah berikutan sempena lokasi virus ini berpunca lah. Dan ia penyakit Nipah ini dikaitkan dengan gangguan pada sistem pernafasan babi, dan ia juga turut dilaporkan menjangkiti kambing, biri-biri, anjing, kucing dan juga kuda. Dan seterusnya denggi masih ada sekarang, di mana merupakan penyakit yang dibawa oleh nyamuk, di mana denggi ini merupakan jenis penyakit virus yang merebak melalui gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti yang telah dijangkiti. Pesakit yang kena denggi ini dia akan mengalami tanda-tanda dan gejala selepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk, seperti demam panas, sakit kepala, sakit sendi-sendi dan ruam lah. Dan seterusnya kita pernah digemparkan dengan virus sesama burung, iaitu H1N1, di mana ia menyerang sumber makanan daging utama, iaitu burung-burung domestik seperti ayam, angsa, itik dan ayam Belanda. Dan kita juga pernah diserang oleh influenza A H1N1, iaitu sesama babi, di mana pakar siasat mendefinisikan jenis virus sesama babi ini ditemui di Mexico. Ia juga sebagai sesama H1N1 kerana ia mempamerkan dua antigen permukaan utama, iaitu H1 jenis hemagglutinin dan N1 jenis neuraminidase. Dalam erti kata lain, ia sejenis penyakit berjangkit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza H1N1 dan sebahagian daripada influenza bermusim. Dan sekarang kita ada COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini dikabarkan datang daripada negara China dan telah mengakibatkan ribuan atau jutaan lah penduduk dunia kehilangan nyawa dan dijangkiti. Dan ia amat membahaya, dan ia amat mudah tersebar, amat berbahayalah. Dan bagi saya itu sahaja jenis-jenis penyakit yang dapat saya rungkai dan dapat saya ulas dan saya ceritakan kepada anda semua. Dan kita kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya apabila kita melihat kepada faktor penyebaran penyakit itu sendiri, kita boleh lihat daripada satu penduduk di suatu kawasan, yang mana tahap pematuhan kepada undang-undang yang diarahkan oleh kerajaan, apabila mereka melanggarnya ataupun tidak memberi perhatian secukupnya kepada arahan kerajaan, membolehkan penyakit tersebar dengan lebih cepat. Yang mana sebagai contoh kita boleh ambil dari Indonesia, yang mana setengah penduduk di sana ada yang menganggap bahawa pandemik COVID-19 yang kita sedang alami sekarang ini adalah hoax, ataupun mereka menganggap pandemik COVID-19 ini adalah sebagai sesuatu yang dianggap remeh, ataupun dalam arti kata lain mereka menganggap pandemik COVID-19 ini hanya kabar angin semata-mata. Jadi apabila mentaliti seperti ini berlaku dalam kalangan masyarakat kita, sudah semestinya wabah penyakit yang mudah tersebar melalui udara ataupun kontak sosial seperti COVID-19 yang kita sedang alami sekarang ini mudah tersebar. Apabila mereka penduduk di suatu kawasan tersebut tidak mematuhi undang-undang yang diarahkan oleh kerajaan, maka terjadinya mass gathering dalam satu kawasan, yaitu contohnya religious gathering atau perhimpunan majlis-majlis agama seperti perhimpunan jemaah tabligh yang berlaku di Indonesia baru-baru ini, dan seramai 9.000 orang, dan ratusan orang telah dijangkiti oleh COVID-19 tersebut akibat daripada mass gathering tersebut. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa apabila ianya bukan semata-mata kita makan itu ini dan padahal itu sendiri daripada kesadaran civic penduduk.
bagaimana mereka bekerjasama untuk membendung ataupun mengawal perebakan penyakit yang mudah tersebar. Saya ucapkan kepada Encik Yusof. Seterusnya saya inginkan perkongsian daripada Encik Akmal untuk berkongsi tentang faktor-faktor penyebaran penyakit yang telah melanda dunia kita. Silakan Encik Akmal. Kepada saudari moderator Cik Veronica, di mana pada bahagian saya akan terangkan mengenai faktor ataupun punca kepada penularan penyakit wabak berjangkit. Secara umumnya iaitu penyakit yang berjangkit seperti malaria, influenza, rabies, dan pada saat ini iaitu COVID-19, di mana sepanjang penelitian dan kajian saya dan pembacaan, di mana saya mendapati bahawa salah satu faktor punca kepada penyakit berjangkit ini juga disebabkan oleh haiwan dan binatang liar, di mana menurut petikan akhbar di berita harian, salah seorang pakar perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Profesor Dr. Izzat Wan Putih, dia berkata penyakit yang berjangkit pada masa sekarang ini, pada saat ini, iaitu COVID-19 adalah penyakit zoonosis atau zoonotik. Kenapa demikian? Kerana COVID-19 ini juga adalah penyakit yang boleh berjangkit daripada haiwan vertebrat kepada manusia. Haiwan vertebrat ini seperti kucing, anjing, kelawar, khinzir, ular, di mana mereka hidup di kawasan penempatan, pertanian, rekreasi dan hutan. Dan juga monyet itu mampu berupaya membawa penyakit dan menular kepada manusia. Daripada haiwan ini, manusia terdedah dengan pelbagai jenis mikrob yang merangkumi virus, bakteria, parasit, protozoa dan kulat yang dibawa oleh binatang terinfeksi ini dipanggil ya, sebagaimana yang kita tahu. Dan ini adalah penyakit zoonosis. Pada kebiasaannya, haiwan yang dijangkiti penyakit turut sakit, contohnya rabies, itu penyakit anjing gina. Namun gejalanya adalah berbeza-beza. Ada haiwan yang terinfeksi tidak sakit kerana sudah sebati, iaitu haiwan itu menjadi pembawa kuman ataupun dikandung sebagai patogen, dan haiwan seperti ini dianggap sebagai reservoir penyakit itu. Di Malaysia, penyakit seperti influenza, rabies, leptospirosis, itu kencing tikus, dan malaria monyet yang berlaku di Sabah adalah antara penyakit yang berasal daripada haiwan dan kemudian menjangkiti manusia. Secara kesimpulannya, haiwan dan binatang liar ini adalah salah satu punca kepada penularan wabak penyakit. Itulah antara faktor-faktor penyebaran penyakit kita melalui contohnya seperti bersin ataupun batuk ataupun melalui udara. Baiklah, mari kita teruskan dengan kesan. Apakah kesan penyakit ini kepada individu, masyarakat dan juga ekonomi negara kita? Seperti yang kita lihat, banyak negara yang telah dilanda COVID-19 ini mengalami kemerosotan ekonomi. Baiklah, kita berkongsi juga dengan keempat panel kita untuk memberikan pendapat tentang kesan-kesan penyakit atau wabak penyakit ini kepada seluruh dunia, individu, masyarakat maupun negara. Silakan. Terima kasih kepada moderator saudari Veronica. Saya panel pertama akan meneruskan lagi forum topik kita pada hari ini, iaitu kesan wabak penyakit kepada individu. Okey.
wabak penyakit ni bila menjangkiti seseorang individu, dia boleh menyebabkan individu itu berubah, sama ada daripada fizikal tapi malah juga daripada segi emosi. Okey, bila seseorang individu itu terjangkit sesuatu penyakit, dia akan menyebabkan individu itu menjadi pendiam, dan bila dibiarkan lama kelamaan dia boleh akan menyebabkan kemurungan. Okey, sebab bila kita sakit, kita tidak akan bertenaga. Kita tidak akan bertenaga dan kita tidak akan aktif dan produktif seperti sedia kala. Sebab dalam badan kita pun rasa tidak selesa. Jadi kita akan lebih banyak berdiam diri daripada yang sebelumnya. Okey. Okey, yang kedua adalah hilang tumpuan terhadap kerja dan pelajaran. Okey, orang yang kita ambil bila kita demam lah. Bila kita demam ataupun selesma, kita akan tidak bertenang, kita akan banyak tidur. Jadi kita tidak akan dapat kerja sebab badan tidak selesa, sebab dalam badan kita ada sesuatu bakteria ataupun virus yang menyerang. Jadi kita punya tenaga pun tidak seperti sedia kala. Kita mengalami perubahan tersebut. Kita akan rasa perubahan tersebut. Okay? Okay, yang ketiga adalah gangguan tidur ataupun gangguan selera makan. Okay, bila kita terkena sesuatu penyakit, seseorang individu dia tidak akan mengalami kekurangan selera makan ataupun kekurangan tidur, tetapi dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan daripada biasa, sama ada dia punya tidur bertambah ataupun berkurang, ataupun selera makan dia bertambah, selera makan dia berkurang. Itu adalah perubahan. Okay? Setiap individu menerima penyakit berbeza-beza dengan individu yang lain. Jadi tahap perubahan ataupun tahap kelainan daripada yang biasa itu berbeza juga. Okay? Yang terakhir adalah bila seorang itu sakit, dia akan mudah letih. Ya, sebab kita punya badan rasa tidak sehat, tidak selesa, jadi kita akan cepat penat. Ya, begitu. Itulah yang akan dialami seseorang individu bila dia terkena jangkitan. Saya akan menerangkan mengenai kesan penularan wabak penyakit ini kepada manusia. Sebagaimana kita tahu, penularan wabak penyakit yang pada saat ini itu COVID-19 banyak mengganggu aktiviti manusia. Salah satunya ialah aktiviti sosial masyarakat, di mana penularan wabak penyakit ini menyebabkan aktiviti sosial masyarakat terganggu dan tersekat dan terbatas. Sebagai contoh, masyarakat atau orang awam tidak dapat melaksanakan aktiviti mereka seperti bersukan, beribadah, menziarahi tetangga, dan lain-lainnya. Bukan itu sahaja, penularan wabak penyakit ini juga mampu mengancam kesihatan dan nyawa manusia. Sebagaimana kita lihat di akhbar, di berita, di media sosial, banyak meragut nyawa manusia daripada penularan wabak penyakit ini. Dan manakala kepada kesan yang lain juga dari sudut ekonomi, penularan wabak penyakit ini mampu mengganggu aktiviti ekonomi manusia, di mana ramai masyarakat yang mempunyai perniagaan terpaksa ditutup buat sementara waktu, dan hal ini menyebabkan mereka mengalami kerugian akibat daripada operasi perniagaan mereka terhenti, dan ini membawa kepada kesan sampingan. Sebagai contoh, pembuangan pekerja, dan rentetan ini menyebabkan masyarakat kita juga akan mengalami pengangguran, mengalami kemiskinan, dan terpaksa rela dan terpaksa menanggung kos sara hidup yang semakin terbeban. Dan itu sahaja daripada saya.
Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Apabila kita melihat kesan daripada wabak penyakit ini kepada masyarakat kita, tentunya sekali kita boleh lihat dari beberapa aspek, iaitu dari segi ekonomi dan kehidupan harian, iaitu sosial, yang mana impaknya kepada ekonomi masyarakat sudah tentu mereka tidak boleh keluar untuk bekerja, dan juga beberapa industri kecil. Contohnya semasa PKP telah diumumkan oleh Perdana Menteri, semua aktiviti ekonomi telah dihadkan, dan ini memaksa penduduk untuk tinggal di rumah. Sudah tentu sekali pendapatan isi rumah akan berkurangan dan terhad. Jadi ini akan membangkitkan ekonomi di suatu kawasan kerana arahan penutupan daripada Perdana Menteri sendiri, kerajaan kita. Kesan COVID-19 ini memang beri kesan yang sangat besar kepada sesebuah negara, dan saya mengambil konteks yang lebih dekat, iaitu Malaysia dan juga COVID-19, di mana selepas COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi Malaysia agak perlahan dan tidak meningkat. Hal ini disebabkan kerana sektor-sektor ekonomi di Malaysia terpaksa dihentikan serta-merta, seperti sektor pelancongan dan juga sektor sukan dan juga sebagainya lah. Di mana COVID-19 ini menyebabkan sektor-sektor ini terpaksa dihentikan serta-merta kerana serta-merta lah, dan ini menyebabkan tidak berlaku pertumbuhan ekonomi di Malaysia, dan seterusnya negara terpaksa menanggung rakyat, menanggung pekerja-pekerja yang tidak bekerja sepanjang COVID-19 ini, dan hal ini mengakibatkan banyak wang negara terpaksa dikorbankan, terpaksa dikeluarkan kepada rakyat, dan negara juga perlu untuk untuk berbelanja untuk menambah baik infrastruktur untuk dalam industri kesihatan, seperti menambah baik hospital-hospital, menambah katil hospital dan sebagainya untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan itu merupakan antara kesan yang besar yang sebenarnya yang menggugat negara akibat daripada wabak penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita telah dengar tentang kesan-kesan wabak penyakit ini terhadap individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Apa yang paling terkesan seperti kita lihat, kalau di negara kita telah mengalami kemerosotan ekonomi disebabkan pekerja-pekerja tidak dapat keluar untuk bekerja bagi menangani masalah wabak penyakit ini, ataupun masyarakat kita berasa dalam ketakutan untuk melakukan aktiviti seperti biasa, beredar semuanya kerana disebabkan tidak mahu terkena jangkitan penyakit. Begitu juga dengan individu, mungkin ada individu yang mengalami masalah stres ataupun depression disebabkan rasa bimbang yang melampau terhadap kesan wabak penyakit ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya setiap penyakit itu mungkin ada penawar dan mungkin tiada penawar, tapi kita sentiasa berusaha, begitu juga negara kita berusaha untuk menangani suatu wabak itu daripada menular selain penggunaan vaksin. Mungkin vaksin adalah salah satu cara untuk menangani masalah wabak penyakit. Tetapi adakah cara-cara lain juga berkesan? Apakah cara-cara lain? Kita teruskan juga dengan pendapat dari panel-panel kita. Okey, terima kasih kepada moderator Saudari Veronica. Okey, saya sebagai panel pertama ingin mencadangkan satu cadangan untuk dijalankan sebagai langkah-langkah dalam berjaga-jaga dalam menghadapi wabak penyakit ni. Okey. Hasil yang besar bermula daripada langkah yang kecil. Demikian juga dalam menangani penularan penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan maut. Jadi cadangan saya adalah program yang mewujudkan satu program
yang bersifat pencegahan ataupun kawalan. Okey, seperti yang kita selalu dengar, mencegah lagi baik daripada mengubati. Okey. Jadi program ini adalah bertujuan untuk menyadarkan individu betapa pentingnya tanggungjawab untuk mencegah dan mengawal penyakit berjangkit ni. Sebab daripada mencegah lagi baik daripada ubat-ubatan yang ada. Okey, bila kita minum ubat tapi kalau kita sebarkan penyakit dengan orang lain, still penyakit tu masih ada. Jadi langkah yang awal adalah kita kena buat program yang berbentuk pencegahan. Jadi penyakit tu pun tidak akan merebak. Okey. Contohnya adalah program yang bermula daripada pendidikan di sekolah. Contohnya program membasuh tangan. Daripada program membasuh tangan, kita juga boleh buat program rawatan bekalan air bersih. Contohnya kerajaan ataupun pihak-pihak yang berwajib memberi bekalan rawatan air percuma ataupun bekalan air ke sekolah-sekolah secara percuma. Jadi secara tidak langsung tahap kesehatan juga terjamin, penyakit berjangkit juga dapat diatasi. Bagi saya lah, cadangan saya, kita tidak tahu di sekeliling kita apa yang ada di sekeliling kita, penyakit apa, wabak apa yang akan menyerang kita. Jadi bagi saya, kita perlulah bertanggungjawab pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Kita perlu sentiasa mengamalkan kebersihan diri, mengamalkan kebersihan diri lah, seperti sentiasa membasuh tangan sebelum makan dan sebagainya lah. Elakkan untuk berada di tempat khalayak ramai ketika berada dalam keadaan yang tidak sihat seperti demam, batuk dan sebagainya lah. Dan seterusnya sentiasa berwaspada, sentiasa jika berada dalam keadaan tidak sihat, memakai penutup mulut dan mengikut saranan kerajaan, SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan sebagainya lah. Dan apabila kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, kita akan terhindar daripada InsyaAllah kita akan terhindar dari sebarang wabak yang akan menjangkiti kita. Dan itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah dengar pendapat cadangan daripada panel kita. Apa yang saya boleh simpulkan di sini ialah cadangan kita untuk kita menangani wabak penyakit adalah paling pertama dan paling yang terutama adalah kita haruslah menjaga kebersihan diri, seperti kita mencuci tangan, tidak berkumpul di tempat ramai, sentiasa menjaga kebersihan seluruh kawasan perumahan dan juga sebagainya. Baiklah, terima kasih atas pendapat panel-panel semua dan terima kasih juga kepada tuan-tuan perempuan yang sudi menghadiri forum kami pada hari ini. Okey, kesimpulan apa yang saya boleh lihat, apa yang saya boleh dapat melalui forum ini adalah kita haruslah bekerjasama, berganding bahu agar penyakit ataupun suatu wabak penyakit, penyakit yang sedang melanda dunia kita sekarang ini, iaitu COVID-19, dapat diputuskan rantiannya. Jaga batas. Contohnya seperti penyakit yang telah melanda dunia kita, COVID-19. Apa yang kita boleh lakukan sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai keluarga dan juga sebagai rakyat Malaysia. Saya menyeru kepada semua rakyat agar menjaga kebersihan, sentiasa mencuci tangan, memakai penutup muka dan jaga jarak antara kita. Kita jaga kita. #kita jaga kita. Itu saja. Semoga negara kita bebas daripada wabak penyakit. Sekian, terima kasih.